Sejahtera semua, hari ini kita akan belajar berkaitan bab 2 Nutrisi dan Teknologi Makanan Unit 2.1 Gizi Seimbang dan Nilai Kalori. Dalam unit ini, pelajar akan belajar berkaitan pinggan sihat Malaysia, kalori makanan, faktor pengambilan nilai kalori, masalah kesihatan berkaitan malnutrisi dan juga akibat tabiat pemakanan. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Jadi, untuk memastikan kita mengambil gizi seimbang, kita boleh menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia di mana suku yang pertama adalah untuk karbohidrat, suku yang kedua pula untuk protein dan separuh lagi dipenuhi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini adalah beberapa contoh pinggan sihat yang kita boleh amalkan. Seterusnya, kita lihat beberapa contoh pinggan sihat pelajar daripada sekolah SMK Zon R1, Wangsa Maju. Dan dalam masa yang sama, mari kita lihat beberapa contoh pinggan tidak sihat yang kita tidak boleh amalkan. Nilai kalori bagi sesuatu makanan merupakan jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Nilai kalori dapat diukur dalam unit kalori, kilokalori atau kilojoule. Nilai kalori makanan diukur menggunakan kalorimeter bom, iaitu sampel makanan dibakar dalam kalorimeter bom ini dan proses pembakaran makanan ini akan meningkatkan suhu air di dalamnya. Peningkatan suhu air ini akan digunakan untuk mengira jumlah tenaga haba yang dibebaskan oleh sampel makanan itu. Eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori makanan dalam beberapa sampel makanan dengan menggunakan kalorimeter telah cikgu kongsikan dalam video YouTube cikgu. Jadi pelajar boleh mendapatkan eksperimen tersebut dan menonton ya. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh penghitungan nilai kalori makanan. Jadual menunjukkan nilai kalori makanan bagi jenis makanan yang berbeza. Bolehkah anda menentukan makanan yang manakah menyumbangkan nilai kalori yang paling tinggi? Iaitu ayam. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang kedua di mana jadual menunjukkan nilai kalori untuk 3 jenis makanan. Seorang budak lelaki makan 40 gram capati, 200 gram susu dan 5 gram oren. Hitungkan nilai kalori dalam makanannya. Bagaimana kita boleh menentukan nilai kalori bagi pelajar ini? Mudah sahaja dengan mendarabkan nilai kalori untuk 1 gram makanan didarabkan dengan nilai jisim yang diberikan yang diambil oleh pelajar tersebut, iaitu 40 gram capati darab dengan 3 kilojoule per gram capati, 200 darab 2.7, 50 darab 2.7. Jadi nilai kalori dalam makanan untuk pelajar ini adalah 760 kilojoule. Seterusnya,
Jadual menunjukkan beberapa sampel makanan dan ianya juga menunjukkan seorang murid mengambil sarapan yang terdiri daripada 30 gram nasi, 20 gram telur dan 120 gram jus urin. Bagaimanakah kita hendak menentukan jumlah nilai kalori murid ini? Sama sahaja kaedahnya, di mana 30 gram nasi didarabkan dengan 15, 20 gram telur didarabkan dengan 6.5 dan 120 gram jus oren didarabkan dengan 2.5. Jadi, jumlah nilai kalori yang diambil oleh pelajar ini adalah 880 kilojoule. Seterusnya, mari kita lihat contoh keempat. Seorang budak lelaki makan 100 gram mi goreng, 50 gram telur rebus dan minum 100 gram jus urin. Jadi, penghitungannya adalah masih lagi sama, cuma nilai kalori yang diberikan adalah per 100 gram. Jadi, kita perlu mendapatkan kilojoule dalam unit per gram. Jadi, sebab tu kita perlu membahagikan nilainya dengan 100. Jadi, jumlah nilai kalori yang diambil oleh pelajar ini adalah 1399.5 kilojoule. Seterusnya, kita akan lihat berkaitan faktor pengambilan nilai kalori makanan, di mananya ianya terdiri daripada 6 faktor. Faktor yang pertama, saiz badan. Saiz badan yang lebih besar memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding individu yang lebih kurus kerana badannya mempunyai sel yang banyak. Faktor kedua ialah umur. Contohnya, kanak-kanak memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding orang tua kerana kanak-kanak sedang membesar dan sangat aktif. Suhu persekitaran adalah faktor ketiga, di mana penduduk di kawasan beriklim sejuk memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding penduduk di kawasan beriklim panas bagi mengekalkan suhu badan. Faktor keempat pula adalah jantina, di mana lelaki memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding perempuan kerana kadar metabolisme mereka lebih tinggi dan mereka lebih aktif. Seterusnya, dari segi aktiviti fizikal, di mana seorang pekerja binaan memerlukan tenaga yang lebih banyak berbanding seorang kerani kerana mereka melakukan aktiviti yang lebih berat. Faktor yang terakhir adalah faktor keadaan kesihatan, di mana keperluan kalori individu sihat dan sakit adalah berlainan dan bergantung kepada faktor lain. Pada kebiasaannya, individu sihat memerlukan tenaga yang lebih banyak kerana mereka lebih aktif. Sekarang, mari kita lihat beberapa masalah kesihatan akibat malnutrisi. Seseorang individu dikatakan mengalami malnutrisi apabila kekurangan atau berlebihan mana-mana satu kelas makanan dalam gizi seimbang. Contohnya, kekurangan karbohidrat boleh menyebabkan penyakit marasmus. Kekurangan protein boleh menyebabkan penyakit kwashiorkor. Lemak yang berlebihan boleh menyebabkan kegendutan. Kekurangan air boleh menyebabkan kulit menjadi kering. Kekurangan mineral seperti iodin boleh menyebabkan goiter dan kekurangan mineral besi boleh menyebabkan penyakit anemia. Seterusnya, kekurangan pengambilan serat boleh menyebabkan sembelit dan kekurangan vitamin A boleh menyebabkan rabun malam, vitamin D boleh menyebabkan penyakit riket, vitamin B pula boleh menyebabkan beri-beri dan akhir sekali kekurangan vitamin C boleh menyebabkan penyakit scurvy. Jadi, dalam amalan pengambilan makanan kita perlu mengambil
semua kelas makanan dengan dalam menggunakan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Akhir sekali, mari kita lihat masalah kesihatan dengan tabiat pemakanan. Antara masalah kesihatan yang boleh wujud adalah kegendutan, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi. Kegendutan ataupun obesiti berlaku apabila kita makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. Berat badan akan melebihi berat badan ideal, iaitu berat badan lebih 20% daripada berat sebenar. Kita boleh mengatasi masalah ini dengan mengurangkan pengambilan makanan berkalori tinggi seperti makanan berlemak. Anorexia nervosa pula keengganan seorang individu untuk makan kerana terlalu menjaga berat badan. Mereka akan kelihatan sangat kurus, mempunyai masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut sekiranya serius. Cara mengatasinya adalah dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar psikologi dan juga kaunselor pemakanan. Masalah kesihatan yang seterusnya adalah arteriosklerosis, di mana ianya berlaku akibat pemendapan kolesterol pada dinding arteri darah, di mana lumen arteri menjadi sempit dan mengakibatkan tekanan darah tinggi yang membawa kepada penyakit jantung dan juga strok. Cara mengatasinya adalah mudah sahaja, iaitu kurangkan pengambilan makanan berkolesterol. Seterusnya, diabetes mellitus berlaku apabila kita mengambil gula secara berlebihan dalam minuman atau makanan. Ini boleh menyebabkan luka lambat sembuh, penglihatan terjejas, buah pinggang dan sistem saraf terjejas. Cara mengatasinya adalah mengurangkan pengambilan gula dalam minuman dan makanan. Dan akhir sekali, penyakit tekanan darah tinggi di mana ianya berlaku akibat pengambilan garam yang berlebihan dalam makanan. Ianya boleh menyebabkan sakit jantung dan juga strok. Cara mengatasinya adalah dengan mengurangkan pengambilan garam dalam makanan. Jadi, sahaja berkaitan dengan unit 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.